Selamat pagi semua. So, seperti video yang anda telah tengok tadi, so kita nampak sebenarnya ini adalah salah satu masalah global di mana kita nampak sampah ataupun sisa semakin bertambah daripada setahun kepada tahun yang seterusnya. Oleh itu, untuk hari ini kita akan fokus pada topik 4.3 sektor pengurusan sisa dan sisa air. So, seperti yang kita dah tahu, kita akan selalu kaji apakah isu sosial saintifik yang berlaku. Masih ingat tak apa maksud isu sosial saintifik? Sosial maksudnya sosial. Maksudnya dalam kehidupan kita. Dan saintifik maksudnya berkaitan dengan sains. Oleh itu, untuk hari ini kita akan tengok kepada macam mana kita nak uruskan sampah, sisa pekerja dan air sisa. Untuk kelas yang sebelum ni kita dah tengok tentang sektor tenaga. Saya harap anda masih ingat. Contoh isu adalah seperti pemanasan global, pembakaran bahan api dan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbarui. So itu adalah isu untuk sektor tenaga. Bagi hari ini kita akan tengok sisa pekerja, iaitu sampah. So, masyarakat perlu peka dalam menguruskan sisa pekerja serta air sisa. Kenapa? Seperti video yang kita nampak, kita tahu setiap tahun pembuangan pekerja dan sisa air meningkat sehingga kita perlukan satu cara bagaimana kita nak uruskan semua sampah ini. Apakah sebab pembuangan pekerja dan sisa air ini bertambah? Ada 3 faktor. Pertama, sebab perubahan gaya hidup dan sosial budaya. Kalau kita tengok kita punya kehidupan, sekarang kita ada berbagai jenis bahan, alat atau barang. Dan kita sekarang apa-apa pun buang. Kita tak akan repair. Kita buang saja. So, daripada segi aspek kehidupan kita, kita selalu mempunyai banyak sampah. Banyak sampah kita cuba nak clearkan disebabkan banyak penghasilan. Because of many production, so of course many waste. So kita nak selalu akan buangkan apa yang kita tak mahu dan kita akan beli lagi. Yang kedua adalah disebabkan peningkatan prasarana dan ekonomi. Bila orang dah mampu, seperti yang saya kata, bila kita dapat ekonomi yang sangat bagus, sangat tinggi, so kita mampu membeli barang dan kita mampu untuk tukar barang yang baru. Contohnya mungkin handphone ini masih boleh pakai, tapi kita nak beli handphone baru. So mungkin kita dispose atau bagi orang lain lah. Tapi akhirnya dia akan menjadi satu yang kita tak nak. Dan selain itu, ini pun satu faktor yang utama iaitu peningkatan bilangan penduduk dunia. Kalau semakin banyak orang, maksudnya kita akan mengeluarkan semakin banyak sampah. So ini adalah salah satu faktor yang utama. Peningkatan bilangan penduduk dunia. Oleh itu, kita tengokkan 4 isu. 4 isu sosial saintifik ini. Yang pertama adalah pembuangan air sisa ke dalam air. So kalau contohnya di kilang, kilang kalau mereka semasa pengoperasian mereka mengeluarkan atau tuangkan air yang tidak bersih ataupun sampah bahan kimia ke dalam air sungai, air laut. So apa yang berlaku adalah dia akan mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Anda masih ingat tak? Kita ada kes kan, kes pencemaran udara. Sebenarnya kes pencemaran udara ni adalah disebabkan oleh kilang. So tanggungjawab kilang adalah sangat penting. Kalau kilang tidak menguruskan sisa pekerjaan dengan baik, dia akan menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara. Dan akhirnya dia akan mengganggu kita. Menyebabkan sekolah ditutup dan menyebabkan banyak orang kesihatan dia dijejaskan. So ini adalah masalah pertama. Masalah kedua adalah tentang pembuangan sisa makanan.
pembuangan sisa makanan. So, kalau kita tengok gambar ini, gambar ini, so 33,000 tan makanan domestik dibazirkan setiap hari. So, ini banyak tau. Okay, 1 tan adalah 1 kg. So, maksudnya, kalau kita tengok dia punya statistik, 15,000 tan makanan sama dengan makanan untuk 10 juta orang. So, every day, kalau kita buangkan makanan, okay, makanan-makanan ini sebenarnya boleh cukup untuk lebih kurang at least 10%, 10% of the population, okay, of the world. Maksudnya 10% daripada manusia di dalam dunia ini boleh makan tau, boleh makan dengan penuh. Okay, so apa masalah dia adalah sisa makanan yang tidak dilepaskan dengan baik. Apa-apa sampah itu kita buang dengan cara yang tidak baik, tidak betul, dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okay, itu adalah masalah kedua. Dan masalah ketiga adalah pengurusan sisa pepeja. Pepeja maksudnya dalam bentuk solid. Solid waste. Apa-apa jenis sampah. Contohnya kalau kita nampak tayar, botol air, semua jenis sisa pepeja ini, kalau kita tak buang dengan baik, tak uruskan dengan baik, apa yang berlaku adalah dia akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Seperti cikgu yang dah bincangkan, apa itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau adalah gas yang akan membebaskan apa? Membebaskan haba. Contohnya CO2, karbon dioksida. So, apa yang berlaku adalah sisa pepeja ini, sampah-sampah, dia akan urai. Apa maksud urai? Maksudnya dia akan breakdown. Dia akan pecah dan dia akan rotten lah, rotten decompose ke dalam mana? Ke dalam tanah. So apa yang berlaku adalah siapa yang buat penguraian ini? Mikroorganisma. Mikroorganisma. So mereka akan menggunakan banyak oksigen untuk menguraikan sisa pepeja ini. So apa yang berlaku adalah proses penguraian ini dia akan membebaskan karbon dioksida. Apa yang berlaku, kita tahu, kalau banyak karbon dioksida, dia akan menyebabkan contohnya pemanasan global. Pemanasan global. So menyebabkan perubahan iklim dunia. So that's why cuaca kita akan selalu berubah. So ini adalah salah satu masalah yang sama dengan penebangan hutan ataupun penggunaan kenderaan yang lebih banyak. So ini adalah masalah ketiga. Dan masalah keempat adalah tentang penggunaan sumber. Penggunaan sumber. Penggunaan sumber semula jadi. Contohnya, setiap hari kita guna kertas. Kertas sangat penting dalam kehidupan kita. Dan setiap tahun, hampir 268 juta. That means berapa kosong, tahu tak? That means berapa kosong? Kalau saya cuba tulis 268 kosong 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 kosong. So banyak sangat. Tan 1 tan maksudnya 1 kg tau. So ini adalah jumlah kertas yang dihasilkan dalam 1 tahun. Dan kita nampak 1 tan kertas dia sama dengan 2 atau 4 batang kayu. That means kita kena potong banyak kayu. So bayangkan kita perlu berapa pokok. So kalau boleh kita sekarang saya faham sebab sekolah kita kena guna buku semua ni kan. Tapi kalau kadang-kadang kita boleh jimat. Kita boleh jimat kertas dengan contohnya nanti kita akan bincang apakah cara-cara yang kita boleh jimat atau gunakan untuk
menyelesaikan masalah penggunaan sumber-sumber jadi yang sangat banyak. Okay, so dia juga adalah satu penyumbang utama sisa pepecah. Okay, so kita ada 4 isu. Okay, pertama adalah pembuangan air sisa ke dalam air. Kedua adalah pembuangan sisa makanan. Ketiga, pengurusan sisa pepecah. Dan keempat adalah penggunaan sumber-sumber jadi. Okay. Oleh itu, kita perlukan satu cara, okay, atau amalan teknologi hijau. So, ada 4 langkah, 4 amalan yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini. Okay. Pertama adalah pencegahan dan pengurangan. Contohnya, kalau kertas, kita cuba kurangkan penggunaan kertas. Okay. Kalau boleh, jangan guna kertas. Okay. Sekarang kita banyak guna teknologi. Okay. Surat, mungkin tak payah tulis dengan surat dalam kertas. Kita terus type saja. Dan juga, kita boleh guna semula kertas. Okay. Kertas itu, contohnya mungkin kertas iklan ataupun lain-lain, semua ini kita boleh guna semula. Okay. Contohnya nak bungkus nasi lemak ke, nak buat benda-benda craft tangan ke, sebagainya lah. Okay. Dan kita guna kertas apabila perlu sahaja. Dan sediakan makanan ikut keperluan untuk elak pembaziran. Okay. Kita jangan masak banyak sangat. Okay. Kita kena rancang keperluan yang kita ingin. Contohnya hari ini saya nak makan saya nak sediakan makanan untuk 4 orang. So saya berancanglah berapa nasi yang saya kena sediakan, berapa cup dan sebagainya. Okay. So kita sediakan makanan ikut keperluan. Dan cara kedua adalah pengasingan dan kita semula. Okay. So ini adalah satu sarana kerajaan sejak 2015. Okay, that's why sekarang sebenarnya kita ada tong sampah di luar yang dikendalikan oleh SWE. Okay. So yang ini sebenarnya dia salah satu cara cara ini untuk kita mengasingkan sampah. Okay. Sebenarnya kempen ini telah dijalankan lama, tapi masa 2015 kerajaan dia cuba pushkan kita untuk asingkan. Okay, at least kerajaan Johor lah, dia pushkan kita untuk letak sampah mengikut kategori. Okay, supaya kita ada kesedaran. Okay, yang boleh kita semula, kita at least jangan campur dengan sisa pepecah. Okay, ini menjimat masa, menjimat tenaga manusia untuk membuat pengasingan. Okay. Ketiga adalah rawatan dan pemprosesan yang kita panggil proses biologi. Okay. So kalau sampah-sampah ini, contohnya sampah-sampah ini kalau kita boleh ubah kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang baru, yang berguna, so kenapa kita tak mahu buat? Okay. So proses ini kita panggil rawatan. So rawatan ini kita menggunakan untuk tukar bahan sampah kepada bahan organik. Okay, contohnya, kalau sampah kita boleh cuba tukar menjadi bahan organik. Contohnya baja. Okay, baja. Baja organik, so kita boleh letak dan gunakan dalam pertanian. Okay. So, ia menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga pulih baharu, iaitu biojisim. Okay, biomass. So, boleh ganti bahan api fosil. So, tak semestinya kita kena guna bahan api fosil untuk menjana tenaga elektrik. Kita boleh guna biojisim. Okay, dengan bakar bahan-bahan ini. At least bahan ini dia tak akan menyebabkan pencemaran. Okay, biojisim ini dia lebih baik. Okay, lebih bersih berbanding dengan bahan api fosil. Akhir sekali, dulu kita belajar 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Okay, kurangkan, guna semula dan kita semula. Dan sekarang kita ada lagi 2R, iaitu repair dan reject, iaitu tolak
reject, tolak, dan juga pemulihan, repair. So, kita kena tahu tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa sifar. Maksudnya kita tak mahu banyak sampah. Kalau boleh, jangan guna. Contohnya sekarang McDonald, dia tolak penggunaan straw. Okay? Jangan guna straw. Ataupun dia berikan straw kertas. Sebab kertas boleh kita semula. Okay? Tapi kalau kita guna plastik, dia mungkin menyebabkan pencemaran alam sekitar. So that's why kita tak menggunakan plastik. Okay? So kalau boleh kita amalkan tolak, reject. Dan kalau benda yang boleh dipulihkan, yang boleh repair, kita amalkan. So bagaimanakah anda boleh mengamalkan konsep 5R di rumah? Contohnya kalau plastik jangan pakai, kalau boleh jangan pakailah. Okay? Dan selain itu apa lagi? Kalau kertas kita boleh guna semula. Okay? Dan air, contohnya air hujan kita boleh gunakan untuk cuci. Bukan cuci badan lah, okay. Cuci lantai, basuh, okay. Cuci kereta dan sebagainya lah. Okay. So ini adalah 4 amalan untuk teknologi hijau bagi menyelesaikan masalah pengurusan sisa. Okay. Oleh itu hari ini anda kena ingat, okay, kenapa ada masalah pepejar, pengurusan sisa pepejar. Sebab 3 faktor. Perubahan gaya hidup dan sosial budaya. Kedua, peningkatan prasarana dan ekonomi. Dan ketiga, peningkatan bilangan penduduk dunia. Dan ketiga ini akan menyebabkan pembuangan pepejar dan sisa air bertambah. Okey. Oleh itu, ada 4 isu. Pertama, pembuangan air sisa ke dalam air. Yang kedua, pembuangan sisa makanan. Ketiga, pengurusan sisa pepejar. Dan keempat, penggunaan sumber kelam semula jadi. Okey, kalau boleh kita cuba jimat. Dan 4 cara untuk selesaikan masalah atau isu sosial saintifik. Pertama, pencegahan dan penguraan. Kedua, pengasingan dan kita semula. Ketiga, perawatan dan pemprosesan iaitu proses biologi. Dan keempat, tolak, kurangkan guna semula, kita semula dan pemulihan. Okay, 5R. Alright. So, saya rasa topik ini sangat senang. Dan sekarang kita cuba tengok kepada latihan. Okay, kepada latihan. Okay. So, latihan ini ada dalam Google Classroom. Anda boleh download ataupun salin. Are you ready? Okay. So, soalan pertama, nyatakan 3 sebab masyarakat perlu peka dalam menguruskan sisa pepejar dan air sisa. Seperti yang kita tahu tadi, apakah sebab? Okay, pertama adalah peningkatan bilangan penduduk dunia. Okay, semakin banyak manusia dilahirkan di dunia ini. So, keperluan pun banyak sangat. Okay. Dan kedua adalah perubahan gaya hidup dan sosial budaya. Okay. Daripada segi kehidupan kita, sekarang kita memang perlu banyak dan kita jarang repair. Okay. Apa-apa yang rosak kita buang saja. Walaupun mungkin masih boleh pakai ataupun lama. Kita suka buang sampah. Dan ketiga adalah peningkatan prasarana dan ekonomi. Sekarang orang mampu membeli. Okay, membeli banyak barang, simpan kat store. So mungkin dalam raya baru nak kemas, nampak banyak benda tak guna, so dia akan buang. Okay, so ini memang bazir lah. Dan dia akan menyebabkan banyak sisa pepejar. Oleh itu, nyatakan 4 isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay. Pertama adalah seperti yang kita nampak gambar tu, pembuangan air sisa ke dalam sumber air. Contohnya apa? Contohnya ada sisa kimia, kumbahan, sampah sarap, semua dibuang ke dalam air.
Okey. Dan kedua adalah peningkatan pembuangan sisa pepejah. Okey, kita buang sampah dengan banyak. Okey, sampai kita tak tahu macam nak uruskan. Tak cukup tempat untuk uruskan. Dan ketiga adalah pengurusan sisa makanan. Okey, pengurusan sisa makanan. Okey, makanan yang banyak kita bazir dalam setiap hari menyebabkan kita tak tahu macam mana nak lupuskan. Dan keempat adalah pengurusan sumber semula jadi. Okay, contohnya pokok. Kita tengokkan pokok kertas kan. Okay, pokok menghasilkan kertas. So kertas ini 1 tahun kita guna banyak kertas kan. So banyak pokok kena tebang. So seperti yang kita dah belajar untuk topik 4.2, kalau pokok banyak ditebang akan menyebabkan banyak gas rumah hijau. Contoh karbon dioksida dihasilkan. Okay, right? Jadi, apakah kesan jika kita membuang air sisa ke sumber air? Okay, apakah kesan dia? Okay, of course kita tahu pencemaran akan berlaku. Okay, dia akan mengganggu. Okay, dia akan mengganggu ekosistem sungai atau lautan serta kawasan hampiran. Bukan sahaja hidupan akuatik, okay, tapi penduduk yang tinggal di sekeliling dia akan terganggu juga. Okay. Jika sisa makanan tidak dilepaskan dengan baik, ia akan menyebabkan apa? Okay, ia akan menyebabkan, okay, kalau kita cuba fikir ya, sisa makanan tidak dilepaskan. Okay. So apa yang berlaku adalah ia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okay, kenapa pencemaran alam sekitar? Okay, sebab makan makanan ni dia akan busuk. Okay, busuk kan? So kalau kita tuang ke dalam longkang, air sungai atau kita biar saja, so dia akan berbau. Okay, so bau tu akan mencemarkan air sungai, mencemarkan udara. Soalan 5, mengapakah perubahan iklim dunia berlaku apabila kita membuang sisa pepecahan dengan bidang yang banyak? Kalau kita buang sampah dengan banyak, okay, kalau kita biarkan, kita tahu proses penguraian ini, okay, penguraian oleh mikroorganisma. Jadi akan membebaskan gas rumah hijau. Okay. So bila banyak gas rumah hijau dibebaskan, dia akan menyebabkan banyak tenaga haba, okay, dibebaskan. Oleh itu suhu kita, okay, suhu dunia kita atau bumi kita akan meningkat. Okay, right. Apakah contoh sumber semula jadi yang digunakan oleh manusia sehingga menyumbang kepada peningkatan sisa pepejah? Okay, contoh apa? Banyaklah sebenarnya. Okay, yang paling senang adalah kita tahu, okay, pokok. Okay, pokok untuk menghasilkan kertas, kan? Okay, pokok untuk menghasilkan kertas. Okay, ini adalah satu contoh yang paling popular. Okay, of course ada benda lain lah. Contohnya mungkin kalau kita nak buat handphone ke, buat benda-benda lain, kita perlukan sumber apa? Sumber logam ke dan sebagainya. Okay. Nyatakan 4 aplikasi teknologi hijau dalam mengenali isu sosial-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, 4 amalan yang kita boleh buat. Okay, pertama adalah, okay, selalu ingat, yang paling senang 5R. Okay, 5R. Apakah 5R tu? Okay, reuse, reduce, recycle,
Lagi reject and repair. Okey, 5R. Kedua adalah pencegahan dan pengurangan. Contohnya kertas kan, kalau boleh kita kurangkan penggunaan kertas. Okey, kita elakkan pembaziran. Okey, kita tak mahu bazir. Ketiga adalah pengasingan dan kita semula. Sampah-sampah kalau boleh kita cuba buat kategori supaya kita senang untuk tahu mana yang tak boleh kita semula, mana yang boleh kita semula. Okey. Dan akhir sekali adalah rawatan. Rawatan dan penprosesan. Okey, iaitu rawatan proses biologi. Okey, proses biologi. So, contohnya kalau sampah-sampah ini kita boleh tukar menjadi baja organik. Okey, ataupun kita boleh menjadikan sebagai bahan. Okey, bahan biojisim untuk dibakar. So, sumber ini boleh digunakan untuk menjadi satu sumber ganti bahan api. Alright. Okey, soalan 8. Nyatakan satu contoh aktiviti yang boleh anda lakukan untuk mengaplikasikan teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, apakah contoh? Okey, apa-apa saja contoh aktiviti? Okey, so daripada 4 aplikasi ini, apakah contoh yang anda boleh buat? Okey, contohnya apa? Guna semula kertas. Lagi apa? Sorry. Okay, lagi satu contoh. Okay. Membuat pengasingan sampah. Seperti kategori apa? Kertas, kaca, okay, aluminium. Contohlah buat kategori. Okay, last kali, apakah yang dimasukkan oleh program 5R? Okay, so kita dah bincang tadi kan. Reuse, reduce, recycle, reject, dan repair. Okay, kalau boleh tulis tambah semula juga. Guna semula. Okay, mengurangkan kita semula tolak dan pemulihan. Okay, ini adalah 5R. So, saya yakin kita semua dah tahu tentang ini. Cuma dari segi amalan, kita perlu lakukan. Okay, walaupun sedikit saja. Okay, sebagai pelajar, yang paling senang adalah anda boleh guna semula kertas. Okay, guna semula kertas. Sebab anda banyak sentuh atau banyak kontak dengan buku, kertas, sebagainya. So, kalau boleh jangan bazir. Okay, kertas tu, kalau tak nak guna, anda simpan. Okay, simpan dulu. Satu hari nanti, kalau contohnya anda nak buat kerja kira untuk matematik, boleh gunakan kertas tu. Okay. So, apa-apa tu, kertas yang kita nak buang tu, jangan buang dulu. Kita boleh simpan. Okay. So, itu sahaja daripada hari ini. Okay. So, saya yakin anda lebih faham untuk topik topik 4.3 sebab ini agak senang. Okay, kita dah belajar sejak waktu kecil, waktu sekolah rendah. Dan untuk hari Ahad, kita akan tengok 4.4 sektor pertanian dan perhutanan.
Okay, itu sahaja dan kita jumpa pada hari Ahad. Have a good weekend and see you. Okay, goodbye.